Handsome. Boleh. Muda. Mic ah? Mic? Mikrofon. Kabur-kabur sikit lah. Kabur-kabur sikit. Tahu. Boleh ya. Kita buka majlis dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil rizam syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya bertakwalah kamu, takutlah oleh kamu akan bala bencana dan juga musibah yang terjadi tidak hanya terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan siksaan azab dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nabi sallallahu bersabda, setiap umatku semuanya masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu Nabi sallallahu pun menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk dalam syurga. Barang siapa yang tak taat kepadaku maka mereka termasuk di kalangan orang-orang yang enggan. Faqad aba. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal. Kemudian datang puasa surau, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersama malam ini
untuk kita sama-sama menyambung kitab kita, kitab tasawuf Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, mana permulaan kepada hidayah. Baik, kita sampai muka surat berapa tu? 11. Tajuk adab melaksanakan ketaatan. Dah sudah? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Macam tu. Okey. Baik. Kita ambil ke atas sikitlah. Kalau kat situ kan tak tahu dia punya masalah Kita kena roastan sikit menampak masalah dia apa. Gitu kan. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan juga batinmu. Betul lah kan? Allah Ta'ala mengetahui apa yang dalam hati kita, dan dia menilik ataupun memandang, mengetahui apa yang ada dalam badan kita, hati kita, zahir dan batin. Dan dia mengetahui segala masamu, segala masa kita pun dia tahu. Di mana kita duduk, apa kita buat sekarang. Kemudian lintasan hati pun dia tahu. Dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu, dan segala gerakmu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. So janganlah kita sombong, janganlah kita janganlah belagak kan. Allah Taala semua tahu. Dan sama ada kau bergaul dengan orang ramai atau kau duduk sendirian, sebenarnya engkau berada dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, wallahu latifun bi ibadihi. Allah Ta'ala itu latif, maha lembut terhadap hamba-Nya. Allahu muhitum bil kafirin. Allah Ta'ala itu meliputi di atas segala orang yang kafir. Apa yang dilakukan semua diketahui oleh Allah. Dan Allah Ta'ala juga bersifat al-alim. Pemana alim, maha mengetahui. Mengetahui sama ada benda yang wujud ataupun belum wujud, maujud atau makdum, disebut dalam kitab tauhid. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang termasuk sifat mani ialah ilmun. Ilmun mana mengetahui. Apa maksud mengetahui? Mengetahui itulah Allah Ta'ala mengetahuilah segala apa yang maujud dan makdum, benda yang wujud ataupun benda yang tak wujud, semua diketahui Allah Ta'ala. Macam kita hanya tahu benda yang maujud, benda ada, benda makdum tak tahu. Benda yang akan datang pun kita tak tahu. Kita hanya tahu benda yang lepas je, benda yang dah berlaku kita tahu. Tu pun tak semua sebenarnya kita tahu benda yang dah berlaku. Dan sekarang ni kita berada di masa kita sekarang. Masa yang akan datang pun tak tahu. Masa yang akan datang lagi tak tahu. Masa yang dah berlalu pun tak semua kita tahu. Kita boleh ingat ke semua perkara yang berlaku dulu, semenjak daripada kecil sampai kita besar, sampai kita umur dah otai ni, sila kita otai kan. Kita ingat tak semua benda yang berlaku? Setiap detik, ketika, saat dan ketikanya. Jam berapa, pukul berapa, kita ingat tak? Tak ingat. Kita ingat hanya hari-hari tertentu sajalah. Hari yang memberi kesan yang mendalam pada diri kita, so kita ingat. Contohnya cikgu lompang kita ke sekolah dulu. Cikgu lompang kita ke sekolah dulu lah. Waktu kita kecil tu, doge beka. Sampai sekarang ingat lagi kan? Ingat lagi cikgu lompang tu. Gitu. Mana benda yang berkesan yang mendalam pada kita ingat. Cikgu denda kita ingat. Denda kan dia berbekaskan jiwa kita lah. Putus cinta kan, kita ingat. Pernah dulu kan berjojang dulu, bercinta lah konon. Kita monyet. Lepas tu putus cinta. Ingat sampai sekarang tanya Hafiz. Okey. Tapi benda-benda yang biasa susah nak ingat, tak boleh nak ingat. Kan? Kawan kita pun kadang kita tak jam. Sebab muka tu kecil lain. Bila dah besar, muka dah lain lah.
kan? Badan pun dah, perut pun dah keropan. Dulu koris, waktu kecil dulu kuih koring. Bila dah besar, dah beranak pinak kan, fizikal berubah, tak kenal. Betul tak? Macam tu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk. Alam mulk ialah alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tak nampak oleh manusia. Kerana kita ni dalam dunia ni banyak alam-alam dia dah. Alam janin ada, alam dunia ada, alam kubur ada, alam akhirat ada, alam malakut, alam jabarut, kan? Pelbagai jenis alam lah. Kita pun tak larang nak sebut satu. Dan tidak bergerak segala bergerak kecuali Allah Ta'ala yang mengetahui sekalian langit dan bumi, dan yang menguasai sekalian langit dan bumi, melihat dan mengetahuinya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Dianya Allah Taala mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Semua diketahui Allah Taala. Siapa orang yang khianat dengan kita, kita tak tahu. Tapi Allah Taala tahu siapa yang khianat kita. Siapa yang dengki kita, kita tak tahu. Allah Taala je yang tahu. Contohnya seorang itu dihantar sihir, kan? Seseorang itu dihantar sihir oleh seseorang yang lain. Kadang kita tak tahu pun siapa yang hantar tu. Kita hanya mengagak-ngagak saja. Mungkin orang ini yang hantar, mungkin orang ini yang hantar. Jadi kita tak dapat kena pasti. Kerana benda sihir ini termasuk dalam benda gaib jugalah. Benda gaib. Mereka hantar jin, syaitan dan sebagainya untuk mengganggu kita dan sebagainya, sehingga kita pun tak dapat hidupkan dan tentram sebabkan oleh gangguan. Cuma kita tak tahu siapa yang hantar. Tapi Allah Ta'ala tahu siapa yang menghantar tu. Baik ya. Dan firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui rahsia dan apa yang telah tersembunyi, dan apa yang lebih tersembunyi. Apa yang lebih tersembunyi, Allah Ta'ala tahu. Okey. Tok-tok bomoh, dukun-dukun dan tok-tok bomoh, kan? Mereka itu hanya kadang-kadang mengagak-ngagak saja. Mengagak-ngagak saja. Oh, orang ni sakit ni, sakit ni. Tapi hakikatnya tahu, yang sebenar pun tak tahu. Dan apa yang mereka dapat tu pun kadang-kadang bisikan daripada syaitan. Kerana syaitan ni dia mencuri berita-berita pada langit. Syaitan mencuri-curi berita pada langit, kemudian disampaikan kepada tok bomoh ataupun dukun-dukun. Kemudian syaitan tadi menambah-nambah lagi benda yang lain lagi. Benda yang batil menjadi lebih batil. Batil, bertambah batil. Okey. Kemudian disampaikan kepada pesakit. Pesakit pun percayalah apa yang disebutkan oleh tok bomoh ataupun tok dukun tadi. Tapi banyak kalau kita kan jumpa tok bomoh dan tok dukun. Yalah. Dia berhubung dengan jin syaitan tu lah. Ya, dia berkomunikasi dengan mereka. Syaitan jin tu yang membisikkan pada dia. Dan disampaikan kepada pesakit. Macam tu. Sampaikan kepada pesakit. Pendamping dia. Tapi ada juga yang tak menggunakan jin dan syaitan, ada juga. Mereka hanya mendapat, orang kata, daripada orang tua dululah. Petua-petua daripada orang dulu, ataupun ayat-ayat tertentu yang dapat daripada orang tua dulu. Boleh guna selagi mana tidak bercanggah dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selagi mana makna tu kan tidak membawa kepada syirik kepada Allah Ta'ala, maka boleh digunakanlah untuk tujuan rawatan. Macam tu. Kerana arwah Haruddin dulu pun dia kata ada juga berguru dengan tok bomoh ni. Tapi yang ayat-ayat yang betul-betul lah. Bukan ayat yang ada campur-campur aduk-aduk benda tak elok. Benda-benda khurafat, kesyirik, tu tak boleh. Tapi kalau benda-benda tu tak bercanggah dengan Quran dan hadis, boleh diambil lah. Digunakan untuk tujuan rawatan. Petua-petua orang tua kan boleh digunakan petua.
Tapi yang paling baik kita gunakan ayat Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ataupun doa-doa yang masyhur lah. Doa yang masyhur terima daripada Rasulullah SAW, itu yang paling baik sekali lah. Macam tu. Kemudian maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Nah, ini jaga adab di depan Tuhan. Kalau disebut dalam kitab Ulasan Hikam, kan, yang dikarang oleh Said Awa, yang mensyarahkan kata matan hikam yang dikarang oleh Syekh Ibn Attal As-Sakandari, ialah di antara sebab kenapa doa kita tu lambat diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah antaranya ialah kurang adab kita kepada Allah. Kurang adab kita kepada Allah. Jadi kalau kita nak cepat diperkenankan doa kita, mesti ada adab kita dengan Allah. Itu juga kalau kita dengan guru kita nak sesuatu benda daripada guru kita, tapi kita tak beradab dengan guru, dapat tak kita yang kita nak? Tak dapat. Kita dengan mak ayah kita nak minta mak ayah kita belikan basikal ke, belikan motor kan, belikan komputer dan sebagainya, tapi tak ada adab dengan mak ayah. Adakah ayah akan perkenankan apa yang kita nak? Tak perkenankan, susah. Kenapa? Kita pun kurang ajar dengan dia, cakap pun melopeh dengan mak ayah kan. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala pun ada adab kita dengan Allah Ta'ala. Okey, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak buat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dilarang, dan janganlah sampai engkau tidak ada di tempat yang dikenakinya kehadiranmu. Ini antara adab juga kita dengan Allah Ta'ala. Jangan suka duduk tempat-tempat yang tak elok, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat lara. Ini tak sesuai. Tapi melazimkan diri kita kepada tempat-tempat yang baik, di rumah-rumah Allah Ta'ala, di masjid-masjid, majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Barulah Allah Ta'ala boleh perkenankan doa kita, apa yang kita nak. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik dan engkau susunkan wiridmu. Kalau kita ada wirid lah, bacaanmu pada waktu pagi dan juga waktu petang. Ada tak wirid kita waktu pagi? Ada tak wirid kita waktu petang? Kalau ada, kita dapat ijazah-ijazah daripada guru kita, amalkan benda tu. Kalau tidak pun ambillah, orang kata maksurat je lah. Maksurat yang dikarang oleh Syekh Asad Al-Banna rahimahullah ta'ala. Syekh Asad Al-Banna kan. Kat situ pun ada doa waktu pagi, waktu petang. Ada wazibatul kubra, wazibah sughra, wazibah yang panjang, wazibah yang pendek, yang besar dan kecil, ada kat situ. Nak bacaan panjang boleh, nak bacaan pendek pun boleh. Gitu. Itu maksurat ialah doa-doa maksud yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasankan maksurat. Kita ada kecil je maksurat tu. Sekali dengan Yasin. Sekarang sekali dengan Yasin ada maksurat. Okey. Kemudian maka dengarlah baik-baik, kerana aku akan menyebut segala yang disuruh oleh Tuhanmu, bermula daripada engkau bangun tidur di waktu pagi sampailah engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada waktu yang berikutnya. Okey, mana adab? Ni banyak adab-adab ni dalam kitab ni. Adab-adab melaksanakan ketaatan. Pertama, adab bangun tidur. Nampak? Bangun tidur pun ada adab kan? Jangan tiba-tiba melompet ya. Jangan tiba-tiba melompet je kan masuk bilik air. Tak ada adab. Mesti ada adab. Ada doa yang kita baca lah. Macam tu. Baik, kita lihat yang pertama, adab bangun daripada tidur. Hendaklah kau berusaha supaya dapat bangun tidur sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar ataupun sebelum waktu subuh lah, kita dah bangun dah.
dan naklah berzikir kepada Allah yang mendahului segala yang baik, satu sama ada baik di hatimu ataupun di lidahmu. Sama ada zikir secara lidah ataupun segala zikir hatilah. Zikir qalbi, zikir hati. Kalau zikir lisan ialah lidah kita berzikir kepada Allah. Dan bacalah doa ini doanya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, asbahna wa asbah mulka lillah wal azamata wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa ala millati abina Ibrahim muslima ataupun hanifa, kan? Hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Kan? Sampai situ dulu. Lihat maknanya. Apa maknanya tuan? Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang ahyana, menghidupkan kami. Ba'da, sesudah, ma amatana, sesudah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita semua akan dibangkitkan ataupun dikembalikan besok. Kerana bangkit dunia ni bangkit kecil. Bangkit dunia ni bangkit kecil lah. Bangkit besar mana? Akhirat. Kan? Kita bangun berkubur tu. Besok semua akan berkumpul di pada mahsyar. Itu dikatakan sebagai bangkit besar. Kuih bangkit lain lah. Kuih bangkit lain. Kuih bangkit tu kuih apa? Kuih gayo. Kuih bolu kan. Kuih bolu tu kan, cuba panis kan, letakkan dia punya api atas tu, bawah tu api, tengoklah dia bangkit kan. Hanya tu kembang kan. Dia bangkit. Baik, kemudian asbahna wa asbul kamulka lillah, telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi, maksudnya telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah. Wal azamata wa sultanu lillah, segala keagungan dan kebesaran dan kerajaan itu ialah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal izzatu wal qudrah lillah, segala kemegahan dan segala kekuasaan hanyalah bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Asbahna ala fitratis Islam, kami berpagi-pagi di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimah ikhlas, syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu kalimah ikhlas lah. Wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama nabi kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina, dan di atas agama bapa kami, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bersifat hanif, lurus, lagi yang muslimah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tiada dah Ibrahim itu termasuk dalam kumpulan orang yang musyrik. Termasuk dalam kumpulan orang yang musyrik. Dia bukan orang yang musyrik. Wa ma tu maksudnya manafi. Ma ni banyak juga. Ma ni banyak. Ma isi mausul pun ada. Ma istifham pun ada. Manafi pun ada. Okay? Macam ni manafi. Wa ma kana minal musyrikin, dan tiadalah Nabi Ibrahim itu termasuk dalam kumpulan orang yang musyrik kepada Allah Ta'ala. Baik, di belakang pula, Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa na'udzubika an nakhrija an najtariha fihi su'an au tajurruhu ilal muslim, najurruhu ilal muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur wa nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Apa maksudnya tuan-tuan? Allahumma, ya Allah Tuhanku, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami minta kepadamu ya Allah, an nab'asana, bahawa engkau bangkitkan kami
fi hadzal yaum, pada hari ini, ila kulli khairin, dalam setiap kebaikan. Dalam setiap kebaikan. Kita minta pada Allah supaya dibangkitkan kita pada hari ini, hari yang kita nak. Ni pagi kan, kita baca pagi ni, bukan malam. Dibangkitkan dalam kebajikan lah, macam tu. Okey. Wa na'udzubika, dan kami minta berlindung kepada Engkau ya Allah, an najtariha, okey, bahawa kami daripada melakukan sebarang kejahatan, bahawa kami melakukan padanya su'an, kejahatan. Su' tu jahat lah. Jadi minta berlindung Allah Ta'ala daripada kita buat benda jahat yang tak elok. Au najuruhu ilal muslim, ataupun mengenakannya pada orang muslim yang lain. Sama ada kita berlindung daripada kita buat benda yang tak elok pada diri kita sendiri, ataupun kita berlindung daripada buat benda tak elok pada orang lain. Macam tu. Itu maksudnya lah. Allahumma bika asbahna, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, bika, dengan Engkau, asbahna, kami berpagi-pagi, wa bika amsayna, dan dengan Engkau ya Allah kami berpetang-petang. Kalau petang lah, so maknanya boleh baca pagi dan boleh baca petang. Wah ni. Wa bika nahya, dan dengan Engkau ya Allah kami hidup. Wa bika namut, dan dengan Engkau ya Allah kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Engkau ya Allah kami semua akan dibangkitkan, dihimpunkan. Wa nas'aluka khaira hadzal yaum, dan kami minta pada Engkau ya Allah khaira, kebajikan, hadzal yaum, hari ini ataupun ini hari, wa khaira ma fihi, dan kebajikan apa-apa yang terdapat di dalamnya, apa-apa yang terdapat dalamnya hari. Wa na'udzubika, dan kami minta berlindung dengan Engkau ya Allah min syarri, daripada kejahatan, hadzal yaum, hari ini, wa syarri ma fihi, dan kejahatan yang terdapat di dalamnya, dan kejahatan terdapat dalam hari itu. Okey, ni doa yang kita baca waktu bila tuan-tuan? Waktu pagi. Okey, bangun tidur baca ni dulu. Jangan menyanyi pula. Ni menyanyi tak apa guna lagu nyanyi kan. Senang hati lah. Bangun pagi senang hati kan. Kalau dia lupa baca, dia dah mandi, boleh, tak ada masalah. Tapi jaga keafdalan itu kurang. Afdal itu kurang lah. Sebab dia bukan pada waktu. Baca lah. Okey. Kat katil baca lah. Kalau sampai baca. Tak sampai macam mana pula? Dah sakit perut nak buang air lah, dah mencerit-cerit nak buang air. Bila nak baca ustaz ke kan? Macam tu. Okey. Faham kan? So, apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu, dan janganlah kau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjukkan kepada makhluk. Kalau begitu kau akan mendapat kerugian. Jangan bangun tak pakai apa-apa pula. Jangan bangun pakai kain lah. Pakai kain, jangan tak pakai apa-apa. Kolak lah orang rumah kan. Kalau ada kucing kat dalam bilik tu, kucing pun tolak. Okey. Baik. Seterusnya kita masuk ada adab masuk dalam tandas pula. Tadi adab maknanya bangun daripada tidur. Sekarang ni adab nak masuk tandas pula. Apabila kau mau masuk dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kaki yang kiri. Naklah kita mendahulukan kaki yang kiri. Walaupun banyak benda tuan-tuan kita dahulukan kanan dah. Nak pakai baju dahulukan kanan, nak makan tangan kanan, nak melangkah ke masjid kaki kanan. Ni nak masuk tandas ni. Dengan perlu kaki kanan, naklah menggunakan kaki kiri lah. Tu pun kalau ada kaki. Kalau tak ada kaki, tak dapat jaga dah. Kalau dia nak masuk, dia terlupa masuk kaki kanan, terus
Ustaz dia keluar balik. Ustaz balik dia semua dah boleh. Boleh? Boleh ke sana? Lupa kan. Lupa. Ustaz balik masuk. Ustaz ni bukan jauh sangat Ustaz. Langkah kan. Ke? Kalau lori tu jauh Ustaz kan. Macam tu. Okey. Dan ketika kau keluar daripadanya, maka dahulukan kaki yang kanan pula. Dan janganlah kau bawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah. Kalau ada tulisan nama Allah, kan, dalam baju kita ke, ataupun pada cincin kita dan sebagainya, kan, alat-alat perhiasan kita ni, kalau perempuan banyak perhiasan ni kan, lelaki ni tak ada guna lah perhiasan dia. So janganlah ada tulisan nama Allah atau Rasul-Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kau masuk dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala ataupun tidak berkasut. Sebaik-baiknya menutup kepala dan juga berkasut. Dan baca olehmu ketika nak masuk dalam tandas, Allah Bismillah dengan nama Allah. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah minar rijisil najis. Rijisil najis maksudnya kotoran najis yang keji, al-khabis, al-mukhbis, lagi yang jahat, lagi yang suka menyuruh buat jahat, asyaitanir rajim, syaitan yang derjam. Syaitan yang derjam ni, doa ni jarang jumpa ni. Jarang jumpa ni kan. Biasa kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim ni ustaz, kan? Ataupun a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Naskah minal khubsi wal khaba'is pun boleh jugalah. Allahumma inna na'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ada tak belakang? Tak ada. Oh tak ada. Okey, itu mungkin riwayat lain lah. Tapi di sini ni Imam Ghazali yang buat ni. Ni kitab ni Imam Ghazali yang karang. Imam Ghazali yang karang. Dia ada syarah kitab ni. Kitab ni dia ada syarah dia. Contohnya kitab Muraqi Budiyah. Itu syarahnya. Kitab Arab. Ke mana dah? Okey, adab masuk tandas. Syaitan rajim maksudnya al-ba'id minar rahmah. Kenapa dikatakan syaitan rajim? Syaitan dirjam ai lil ba'id minar rahmah. Kerana jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini doa bismillah a'udzubillah minal rijis najis. Betul tak? Al-khabis al-mukhbis dengan domah dan sukun dan kasrah. Okey. Syaitan rajim, syaitan rajim maksudnya al-ba'id minar rahmah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kitab Arab dia ni, syarah dia, kitab Muraqi Budiyah nama dia. Kitab Muraqi Budiyah ni kitab Arab. Okey. Yang dikarang oleh Al-Alim Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi Jawi dia mensyarahkan matan Bidatul Bidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali. Nafa'allahu ta'ala bihi wa ulumihi amin. Ini kitab Arab dia. Ada beberapa kitab Arab yang mensyarahkan kitab Imam Ghazali Bidatul Bidayah ni. Kerana Bidatul Bidayah ni asalnya kitab Arab. Dia kitab Arab. Jadi banyak yang mensyarah-syarahkan kitab Bidatul Bidayah ni lah. Pun syarah ni ada yang dalam bahasa Arab. Contohnya kitab Muraqi Budiyah ni. Ini syarah dia dalam bahasa Arab. Ya, dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Dia ni orang Jawi, maksudnya orang Jawa lah. Orang Jawa. Nampak ni orang Jawa ni pun hebat-hebat tuan-tuan. Hebat-hebat. Mereka ni ramai yang mengaji di Mekah dulu. Jadi alim besar di Mekah.
berpuluh tahun mengaji Mekah, lepas tu karang kitab kita Arab ni. Okey, dia bawa balik ke jauh, ke Indonesia, ke Malaysia dan sebagainya kan. Banyak kita Arab yang dikarang lah oleh ulama-ulama yang Jawi ni sebenarnya. Baik, kemudian ada ketika kau keluar daripada tandas, hendaklah kau baca ghufranaka alhamdulillahillazi azaba ani ma yu'zuni wa abqa ala ma yanfa'uni. Katanya, ya Allah, berikanlah kampunan kepadaku, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan dalam badanku barang yang memberi manfaat pada diriku. Tak? Jadi bila kita buang air itu, maknanya kita mengeluarkan sesuatu benda yang boleh menyakiti diri kita lah, yang boleh memudaratkan diri kita. Contohnya najis-najis kan, boleh memudaratkan diri kita. Angin lagi, tak? Itu yang kadang masuk dalam bilik air tu dengan macam-macam angin dia keluar. Berbagai jenis angin kan. Angin taufan, puting beliung pun dia. Betul tak? Bila dah keluar angin semua, keadaan sihat dah. Betul tak? Kalau tidak akan memang tak lagu lah. Okay? Kemudian wayabqa alaya ma yanfa'uni, dan mengekalkan satu benda yang bermanfaat. Mana yang ada manfaat kekal dalam badan kita, yang tak ada manfaat semua Allah Ta'ala keluarkan. Itu maknanya buang air pun satu nikmat juga. Buang air pun satu nikmat. So jangan pula orang kata marah pula, asyik kena buang air kan. Yalah, dah makan julap, selalu makan orang kata dah makan banyak, makan pedas tu tak, akhirnya yalah asyik buang air lah kerja kita tak makan banyak sangat apa tu, makan kambing petai. Makan petai. Makan ketai, makan kodeh, makan jering, jengkol kan. Selain jengkol, benda-benda yang kata perkasam-perkasam ni kan. Tu semualah tu. Tu semualah tu kan. Sila makan, sila bulan. Kojak masuk belai, kojak masuk belai. Itulah kojak kan. Macam tu. Baik, kemudian dan sebaiknya hendaklah kau siapkan segala yang kau perlukan untuk istinja. Itu sebelum kau qada hajat. Jadi kalau sebelum istinja tu nak siapkan apa-apa yang perlulah untuk qada hajat. Cek dulu air dah tak ada. Ada air tak ada? Ada air dah. Jangan nanti dah keluar, tengok-tengok air tak ada. Dah keluar, air tak ada. Tak joget dah dalam tu. Jadi kena pastikan air dia lah. Baik. Dan janganlah kau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Janganlah kau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Dan naklah kau beristibrak, melawaskan daripada air kencing dengan cara kau berdehem-dehem dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Melalukan jari di bawah kemaluan kamu 3 kali. Okey. Yang tadi dia kata janganlah kau bersinjak dengan air di tempat qada hajat ni dulu. Zaman-zaman dulu mana ada bilik air. Buang air kat belakang rumah je. Nang somak tu kan. Nang somak tu buang air kan. Zaman sekarang dalam rumah semua ada bilik air kan. Canggih-canggih bilik air masing-masing, betul tak? Dulu pun ada. Apalagi kalau ada pula sungai lah belakang rumah tu. Jadi sungai menjadi sasaran dah. Menjadi sasaran. Yang untung tu ikan. Ikan untung lah. Bergembira ikan kan. Macam tu. Baik. Dan nak kau beristibrak, maksud istibrak melawaskan daripada kencing dengan cara kau dehem-dehem kan. Dan melalukan jari di bawah kemaluan kamu 3 kali lah. Macam tu. Dan jika kau mampu berstinja sedangkan kau berada di tengah padang, maka hendaklah kau menjadi tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai. Nampak tak? Supaya tidak tercium baunya dan tidak terdengar bunyinya. Masya-Allah. Tidak tercium bau dan tidak terdengar bunyi. Okey? Dijauhkan dirilah daripada orang ramai.
Itu kalau memang tak ada tandas lah. Tapi kalau zaman sekarang ni mana-mana pun ada tandas. Kan dekat R&R pun ada tandas. Macam tu. Cuma jangan jam ya. Kalau jam memang parah lah. Kan masa tu lah orang kata jam pun 3 jam. Mana nak cik tandas ni? Nak buang air ni. Kamu tak ada. Kamu tak. Kamu kata? Tak ada kan? Jadi itulah ada masa-masa tertentu lah. Kan macam di Mina ke, kalau di Mekah kan, di Madinah ke, kan, ya Rafah kan susah kan, orang ramai. Itu kena banyak bersabar kan, kena banyak bersabar. Di tempat-tempat orang yang ramai macam tu. Di Arafat pun jatuh kadang masa kan, bila dah berlaku jam kan, sesak sampai kan dekat Arafat pun sesak. Nak buang air pun susah, terpaksa beratur panjang. Macam tu. Tapi kalau tak ada jam, okey je, yang clear kan. Tak ada nak beratur-beratur mesti tandas. Saya pernah kena juga lah, pernah kena jam. Kan? Bergansut-gansut kereta tu. Ni perut dah sakit dah ni. Kecil. Sampai pula kena tu pula dengan nak masuk RR pun jam. Nak masuk RR tu pun jam. Lalas paksa parking kereta berjalan, jalan dia. Jalan kaki sampailah ke tandas. Pun beratur juga je nak orang lah. Beratur juga orang, masya-Allah. Okey. Saya rasa tuan-tuan pun ada pengalaman. Ada pengalaman kan? Bila berlaku jam yang payah. Baik, seterusnya, dan nak kau menghadap kepada sesuatu yang dapat kau jadikan dinding di hadapanmu. Kalau ada satu benda yang boleh jadikan dinding, naklah kita jadikan dinding. Dan janganlah kau membukakan aurat sebelum kau sampai ke tempat duduk. Dan jangan kau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Jangan arah atas kiblat ataupun menghadap matahari ataupun menghadap bulan. Okey. Dan jangan pula kau membelakangkan demikian tadi. Dan jangan qada hajat di dalam air yang tenang. Air yang tenang pun tak boleh. Kerana dia tak mengalir kan. Tak mengalir. Atau di bawah pokok yang berbuah, kemungkinan nanti buah terjatuh. Buah jatuh. Mana orang yang baru. Apa tak? Tak. Jadi orang nak makan pun dah tak selip. Kan dah terpalit. Ataupun mungkin buah pun kena kepala kita pula. Dan jangan pula di dalam lubang. Lubang ni tempat-tempat serangga-serangga, binatang-binatang berbisa kan. Rumah dia, tempat jin pun bertendang pun macam juga. Tu pun rumah dia juga. Kan silat-silat bulan kan, kita buang kat situ, balik-balik dah lomah pula. Ataupun dah bengot ejanya. Mulut pun dah bengot. Kena apa kena bengot ni? Gitu. Kita kencing tempat dia. Dan jauhi daripada kencing di atas tanah yang keras, kerana dia melantun. Ataupun atas batu kan, dia terpecik lah. Atau di tempat bertiup angin, kerana takuti bahawa engkau akan terkena pecikannya, seperti sabda Nabi SAW, inna ammah azabul qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah daripada punca daripadanya, yakni disebabkan tidak berhati-hati dalam masalah bersuci. Tak berhati-hati, mana najis terpecik pada pakaian kita. Lepas tu mungkin pakaian kita tu nak gunakan untuk solat pula, tak ada pakaian lain, tak? Jadi tak digalakkan je tu. Hadis riwayat Darqutni daripada Anas radhiyallahu ta'ala. Boleh tak? Okey, sikit lagi. InsyaAllah masuk. Dan hendaklah kau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kaki yang kiri. Bila duduk naklah memberatkan kaki yang kiri. Itu kalau seandainya tandas tu bukan tandas duduk lah, tandas biasa je. Tapi sekarang kan ada tandas duduk. Duduk je lah atas tu. Jangan duduk tak lain pula. Dah disediakan tempat duduk, duduk je lah. Masalahnya kadang-kadang orang dia mencangkung di atas. Dia bertenggek itu. Bertenggek itu. Jangan bahaya bertenggek itu. Dia boleh menyebabkan pecah dan mungkin akan melukakan kita. Saya silap bulan sebab ada kes
habis dia punya tu terbelah, dia punya punggung terbelah, kena benda tu, kan dia bertenggik atas tu, benda tu pecah. Tuan-tuan. Okey. Dan jangan kau kencing di dalam keadaan berdiri. Jangan kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Dan himpunkanlah ia di dalam istinja itu dengan menggunakan batu, boleh diganti dengan tisu dan juga air lah. Kalau zaman dulu dia ada, nah kita fiqh ada ni, istinja menggunakan batu. Istinjar namanya, istinja menggunakan batu, dalam kitab fiqh ada. Tapi sekarang jaranglah kita gunakan benda tu. Sekarang ni semua pakai air je. Semua pakai air. Sebab apa? Kat Malaysia ni air mudah air. Tapi ada masa kadang tak ada air juga. Dari catu air mana ada air? Okey. Kenalah simpan air. Kata. Kemudian dan jika engkau mahu menggunakan salah satu dan antara dua perkara tadi, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air. Menggunakan air lebih baik daripada menggunakan batu, kerana itu lebih afdal. Lebih afdal lah. Macam tu. Dan jangan guna batu ni memang jarang lah gitu. Tapi benda ni memang ada kitab fiqh. Kitab fiqh ada disebut menggunakan batu ni. Baik, kemudian dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menghirap, menyucikan dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekiranya tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Dengan sebiji batu lah. Batu yang pertengahan lah, tak terlampau besar, tak terlampau kecil. Besar benar kan borek pula, kocik benar kan tak hilang pula najis. Jadi batu yang pertengahan. Baik, kemudian dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinja dengan 5 biji batu atau 7 biji batu dalam kiraan yang ganjil, sehingga jadi suci tempat keluar najis tersebut. Dan bilangan batu itu disunatkan dalam jumlah yang ganjil. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Dan jangan kau istinja dengan tangan kanan. Jangan istinja dengan tangan kanan. Naklah menggunakan tangan kiri. Kalau dalam bab makan kita sunat makan menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Siapa menggunakan tangan kiri, dia macam syaitan. Syaitan menggunakan tangan kiri makan. Tapi kita tak nampaklah syaitan makan. Tapi memang tangan kiri. Baik, kemudian dan naklah kau membaca doa setelah selesai daripada istinja dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wasin farji minal fawahish. Ya Allah Tuhanku, kau bersihkanlah ataupun kau sucikanlah qalbi, hatiku, minan nifaq, daripada penyakit-penyakit munafik. Daripada penyakit-penyakit munafik. Wasin farji, dan kau peliharakan kemaluanku, minal fawahish, daripada benda yang keji seperti perzinaan, kan? Benda-benda tak elok lah. Itu yang doa kita baca lah. Baik. Dan naklah kau gosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Tapi dinding ni macam puas sikit lah. Macam mana nak pakai dinding tu? Gesek-gesek je lah. Dah kata dinding, menggosok tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Kemudian kau basuhkan akan tanganmu. Nombor 1 letak bawah tu. Hasil menggunakan sebiji batu yang agak besar, yang boleh digunakan 3 penjuru daripadanya. Tetapi kalau batu tu kecil, maka perlu pada 3 biji batu. Kalau kecil 3 biji. Kalau sederhana, dia mesti ada 3 bucu yang boleh menghilangkan najis macam tu. Tapi jangan batu tajam lah. Kalau batu tajam kan dah luka.
Ayah kan mengaik kan. Luka lah, bercala lah kan. Macam mana tu? Ni kaedah-kaedah dia ajar Mughazali lah. Ini dulu. Tapi bila dengan darurat pun kita kan terpaksa juga benda dia pakai. Bila air dah tak ada, nak macam mana? Kan? Dah kering kelontang, kemarau panjang. Ni pun dah kemarau ni, sekarang kemarau ni. Jurubu pun dah lain macam dah. Lain macam dah. Jurubu sekarang ni saya tengok. Baik, sampai situlah pengajian kita. InsyaAllah akan datang ada adab berwuduk pula. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marju'un. Saya buka pertanyaan kalau ada sebelum saya tutup. Ada tak? Kalau tetangga macam ni, biar ni. Kalau jumpa lah. Tetangga. Biar. Tak boleh kan? Pakai kopiah. Apa imah juga boleh. Tak pakai kan tu pada. Tak pakai orang orang tak boleh kan? Tak boleh. Saya tak pastilah apa hikmah dia, tapi itu memang adab lah. Nabi pun buat begitu. Wajib ke? Ittiba' lah. Ittiba' mana ikut Nabi. Kalau kita tutup dengan baju tu kan? Ya. Sunat lah kita buat. Macam tu. Sunat kita buat. Saya tengok kat sini dulu pasal menutup kepala. Saqra wastatan. Tutup oleh kamu dengan sesuatu. Yastirul aurat, ia menutupkan aurat daripada orang yang lalu dekat kau. Okey. Jangan tangan dia. Tangan dia. Tak ada tangan. Jodoh nak jebuk lah. yang ditutup kepala dia ada kan? Dia sebut tutup kepala tadi. Kat mana? Baris ke berapa tadi? Ada adab. Okey. Jangan kau masuk dalam keadaan tidak untuk kepala. Okey, sekejap saya tengok. Kalau dalam Arab ini ada kata wa yakfi fil adab satruhu bil kam lil amni min al azal jin, kerana untuk aman daripada disekati oleh jin gitu. Okey, membadallah pada adab untuk menutup yang tadi, kerana untuk aman daripada azal jin, disakiti oleh jin. Kama afadahu Ar-Ramli, sebagaimana yang difaedahkannya oleh Ar-Ramli. Itulah tuan tutup tu untuk supaya jangan disakiti oleh jin lah. Tak tahulah apa jin nak buat. Macam cakap yang tu je. Mungkin ada jin nak tiupkan benda-benda tak elok kat kita kan. Aja tu. Ialah tempat-tempat kena ajar ni kan tempat-tempat dia juga. Kan? Jadi kita disunatkan tutup kepala macam tu. Ya? Boleh? Kopiah boleh, asal tutup kepala. Ayat tak. Ya, ayat tak boleh lah. Kalau ada tulis ayat tu, ayat Quran ke apa dia, tak boleh. Okey? Wala tadhulu hasir ra'si, dan jangan masuk ke dalamnya dengan terbuka kepala.
ai kashifuhu bila sitrin, mana terbuka dengan tiada tutupan, dan memada pada adab tutup tadi dengan satu benda yang boleh menutupkanlah. Di sini dia kata dengan baju, dengan sejenis baju, tutup dengan sejenis baju, lil amni minan azab jin, untuk keamanan daripada sekati oleh jin. Okey, kama afadahu Imam Ramli, sebagaimana menfaedahkannya oleh Imam Ramli. Macam tu, wallahu a'lam bissawab. Dalam kita Arab ni kadang terpaksa juga tengok kita Arab ni, sebab dia tak ada dalam tu. Okey, habis ya tuan? Ada soalan? Kalau kita tak mampu nak pokok dan dia ada kadar yang penting. Masuk ala kadar? Masuk dia betul dia tak lewat. Dia okey. Ikut pun tak boleh. Boleh. Ikut pada kemampuan kita lah. Jangan paksa pula. Bila paksa kan dah lain pula cerita macam tu. Ikut pada kemampuan kita lah. Sama juga dalam solat. Salah. Dalam solat pun ikut pada kemampuan kita lah. Kalau tak boleh tu jangan dipaksa. Ini termasuk orang yang uzur lah istilahnya. Okey? Macam tu. Kalau hospital tu lagi lah, nurse kan, semua dia buat. Orang yang sakit-sakit ni, yang bangun tak boleh, yang pakai pampers ni kan, semua dia buat. Kita orang malu tu tak? Tuan-tuan mungkin ada pengalaman ke? Jadi ada pengalaman lah. Tu tugas nurse ni memang mencabar lah. Mencabar dan tugas yang mulia kan. Kita respect juga dengan nurse-nurse ni kan. Jurawat doktor kan. Macam tu. Kadang anak sendiri pun tak boleh buat. Tapi dia orang boleh buat. Memang tugas dia orang macam tu. Respect lah dengan dia orang kan. Masalahnya kita pula yang malu pula. Tuan-tuan lah malu. Macam tu. Dia tak kisah lah tu. Dia tak kisah. Macam itu kalau contoh batu karang kan susah nak kencing, betul tak? Dan dia masukkan dia punya getah tu, dia masukkan dalam kemaluan tu. Macam mana? Macam tu. So nak tak nak terima lah. Macam tu. Dia tak kisah tu. Tempat dia malu. Okey, habis A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa al mutaqabbala waskan halalan mubarakatan kasra wa siyana fatanya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma fakana fid din, Allahumma fakana fid din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qaballallahu minkum.